Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, jemaah yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, insya-Allah pada hari ini Isnin kita sambung semula kuliah tafsir dan tadabbur Al-Quranul Karim, suratu Al-Mursalat. Pada minggu lepas alhamdulillah kita dah sampai sehingga ayat yang ke-7. So pada hari ini insya-Allah kita akan sambung bermula dari ayat 8 sehinggalah nanti ayat-ayat seterusnya insya-Allah taala. Baik, saya bacakan dulu beberapa ayat yang insya-Allah kita akan bahaskan pada hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idzan nujumu tumisat وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. Sadaqallahul azim. Okay, saya bacakan sehingga ayat 19. InsyaAllah nanti kalau cukup masa kita akan bahaskan bermula dari ayat 8 sehingga ayat 19. Baik, Allah Ta'ala berfirman pada ayat 8 فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ. Oleh itu apabila bintang-bintang hilang lenyap. Ayat 8 sehinggalah ayat 15 surah Al-Mursalat ni, Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita sebahagian daripada gambaran hari kiamat. Pada ayat 7 Allah Ta'ala sebut, innama tu'aduna lawaqi'. Ya, sesungguhnya segala yang dijanjikan terhadap kamu, khasnya berkenaan tentang hari kiamat, berlakunya hari kiamat, lawaqi', benar-benar akan berlaku. So macam mana gambaran berlakunya hari kiamat itu? Allah Ta'ala sebut pada ayat 8, pertama, fa'idzan nujumu tumisat. Apabila bintang-bintang hilang lenyap. Maka salah satu daripada gambaran hari kiamat itu, ya, bintang-bintang yang ada di langit yang kita nampak berkedip gemerlap pada waktu malam, muhyatin nujum, akan dilenyapkan bintang-bintang itu, wa dhahaba nuruha, akan hilanglah cahayanya, ya, bahkan ia akan jatuh daripada tempat-tempatnya. So itu gambaran pertama berlakunya hari kiamat. Bintang-bintang yang begitu banyak di atas sana, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mulk, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِحِ. Kami menghiasi langit dunia itu dengan bintang-bintang. So apabila berlaku nanti hari kiamat, maka bintang-bintang itu akan lenyap
cahayanya akan hilang, bahkan ia akan jatuh. Ada satu pengajaran yang sangat menarik daripada ayat Allah Ta'ala ni, sebagaimana disebutkan para ulama dalam mentadabbur ayat ini. Apa dia? Likulli bariqin nihayatun mahma tala umruhu. Bagi setiap yang gemerlap seperti bintang. Bintang itu tinggi, gemerlap, ya. Nihayatun, sentiasa ada akhir. Sentiasa ada penghujung. Mahma tala umruhu, walaupun umurnya panjang. Ya. Bintang saja yang begitu tinggi, begitu gemerlap, ya, begitu memancar cahayanya, ada akhir kejayaannya. Maka begitu juga dengan seluruh kehidupan kita di dunia ini. Sehebat apapun kejayaan seseorang, bintang macam mana pun dia sekarang, kita sentiasa sebut orang yang berjaya, orang yang hebat tu disebut sebagai bintang. Bahkan orang kata sebagai superstar. Orang yang hebat dalam bola sepak, orang kata bintang bola sepak. Ya. Orang yang hebat dalam berlakon, orang sebut bintang pelakon. Ya. Orang yang hebat dalam bidang perniagaan, orang akan kata bintang perniagaan. Setiap capaian tertinggi sentiasa disinonimkan dengan bintang, kerana bintang itu sentiasa digambarkan kepada simbol, kepada ketinggian, kejayaan dan kehebatan. Tapi kita belajar daripada ayat 8 ini bahawa tidak ada bintang yang akan terus gemerlap. Tidak akan ada bintang yang terus bercahaya memancarkan sinarnya. Sampai masanya ia akan redup, bahkan ia akan jatuh. Inilah gambaran pertama yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mursalat ini, bagaimana nanti berlakunya hari kiamat. Iaitulah fa'idhan nujumu tumisat. Apabila bintang-bintang yang ada di langit Allah lenyapkan, hilang cahayanya, bahkan ia akan berjatuhan. Sebagaimana disebut dalam ayat yang lain, seperti mana firman Allah Ta'ala, wa idzal kawakibun tatharat, apabila bintang-bintang akan berjatuhan. Baik, kita teruskan pada ayat yang kedua. Pada ayat yang ke-8, ya. Gambaran kedua daripada berlakunya hari kiamat yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mursalat ni. Kata Allah Ta'ala, wa idzas samaa'u furijat, dan apabila langit itu terbelah. Ya. Langit ialah antara makhluk yang Allah Ta'ala bina dengan sangat kuat. Ya. Sehingga kan dalam Quran Allah Ta'ala mengatakan wa banainaha biaidin, kami bina langit itu dengan amat sangat kuat. Tetapi apabila datang hari kiamat, ia akan terbelah. Wa idas sama'u furijat. Furijat maksudnya terbelah. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut idas sama'un syaqqat, idas sama'un fatarat. Ni ayat-ayat yang memberikan gambaran yang lebih kurang sama, bahawa langit yang Allah Ta'ala cipta begitu tinggi, begitu kukuh, begitu kuat, ia akan terbelah, ia akan pecah, ia akan hancur nanti apabila berlaku hari kiamat. So ini satu gambaran yang amat menggerunkan. Seandainya kita menyaksikan apa yang Allah Ta'ala sebut ni, kita tak boleh bayangkan macam mana takutnya hati kita saat itu.
Maka tidak menghairankan apabila Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hajj, ketika mana nanti berlaku hari kiamat, seorang ibu yang menyusui tanpa dia sedar lepas anak dia daripada susuan itu. Bahkan seorang yang mengandung, dia tak sedar keluar bayi yang ada dalam kandungan dia. Kenapa macam tu? Oleh kerana dahsyatnya hari kiamat tu. Oleh kerana begitu menggerunkan berlakunya hari kiamat tu. Ya. Di sana sini berlaku kehancuran, bahkan daripada sisi yang tak pernah mungkin kita saksikan. Ya. Kita tak pernah saksikan bintang jatuh, kita tak pernah saksikan langit terbelah. Tetapi orang-orang yang hidup pada hari kiamat nanti, mereka akan menyaksikan ini semua. Ya. Baik. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 10, wa idzal jibalu nusifat, dan apabila gunung ganang hancur lebur berterbangan, bintang-bintang lenyap, langit terbelah, kemudian al-jibal, gunung ganang, yang mana gunung ganang ni kita tengok begitu kukuh, begitu kuat, begitu keras, tetapi apabila berlaku hari kiamat nanti, dia akan tumisat, dia akan nusifat. Nusifat ni ay tatayaratil jibal, gunung ganang tu akan terbang. Nah, sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Kahf, wa yawma nusayyirul jibal fataral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Allah Ta'ala akan terbangkan gunung ganang tu. Macam mana dia boleh diterbangkan gunung ganang yang begitu kukuh, begitu keras? Bahkan Allah Ta'ala sebut wa idzal wal jibala autada. Gunung ganang ni dia jadi pasak kepada bumi ni. Dia bukan sekadar nampak tinggi ke atas, tetapi dia begitu dalam masuk ke dalam bumi. Macam mana dia boleh terbang? Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Waqi'ah, idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatha. Idza rujjatil ardu rajja, apabila bumi ini nanti dibuat Allah Ta'ala bergegar dengan amat sangat kuat. Ya. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa. Maka saat itu gunung ganang pun akan hancur. Fakanat haba'an mumbatha, maka ia jadi seperti debu yang berterbangan. Ya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebut, yauma yakunun nas kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Saat itu nanti gunung ganang seperti bulu keldai yang ditiup, terbang dibuat Allah Subhanahu wa taala. Kerana ia akan hancur menjadi debu, datanglah angin bertiup sehinggakan hilanglah semua gunung ganang itu. Maka saat itu bumi akan berubah dari bentuknya yang semula. Semula ada gunung, ada bukit, ada lembah. Tetapi selepas berlakunya gunung ganang diterbangkan Allah Ta'ala, maka tidak akan nampak lagi bukit, tidak akan nampak lagi lembah, semua akan datar. Allah Ta'ala mengubah suai, ya, keadaan bumi ini. Baik, seterusnya Allah Ta'ala berfirman pada ayat 11, wa idzar rusulu uqitat, dan apabila rasul-rasul ditentukan waktunya untuk dipanggil menjadi saksi terhadap umatnya, maka sudah tentu manusia akan menerima balasan masing-masing. Ya. Wa idzar rusulu uqitat, ai apabila rasul-rasul uqitat ditentukan waktunya, ya,
Jadi Allah Ta'ala menjadikan kepada Rasul-Rasulnya waktun, ada satu waktu, ya, lil fasli bainahum wa bainal umam, untuk menjelaskan, ya, di antara para Rasul itu dan umat mereka. Ya, jadi nanti Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan panggil Rasul-Rasul pada hari kiamat. Allah tentukan satu masa, kemudian akan dihadapkan dengan Rasul-Rasul, dengan umat mereka, Rasul-Rasul ini, ya, lalu akan ditanya tentang hubungan mereka. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain, yauma yajma'ullahu ar-rusul fayaqulu madza ujibtum. Ya, nanti Allah Ta'ala akan himpunkan Rasul-Rasul itu dan umat mereka, lalu Allah bertanya, madza ujibtum, apa yang diperkenankan kamu? Maksudnya, apa yang telah kamu sampaikan, macam mana mereka merespon kamu, macam mana mereka dalam menerima dakwah kamu, adakah mereka beriman ataupun tidak? Maka setiap Rasul nanti di akhirat akan datang menjadi saksi kepada umat mereka, ya, akan datang menjadi saksi kepada umat mereka. Baik, ayat 9, 10, ya, sampailah ayat 11, Allah Ta'ala sebut wa idza, ya, mulai daripada ayat 8 sampailah ayat 11 Allah awali dengan wa idza. Wa idzan nujumu tumisat wa idzas samaa'u furijat wa idzal jibalu nusifat wa idzar rusulu uqitat. Idza ni dalam bahasa Arab disebut dengan syartiyah, maka dia mesti ada jawab. Sama juga dengan kita bila mana kita sebut jika, maka mesti ada jawapan dia. Contoh, jika saya pergi, jawapan dia apa? Maka kamu akan tinggal, contoh macam tu. Maka kamu akan tinggal, itu adalah jawapan kepada jika saya pergi. Ataupun jika saya pergi, maka saya akan bawa oleh-oleh. Maka saya akan bawa oleh-oleh tu, ia adalah jawapan. Sama juga dalam bahasa Arab ada nama dia syartiyah, iaitu idza, misalkan macam tu. So dia kena ada jawab dia. Apa jawab di sebalik ayat fa idzan nujumu tumisat, ya, wa idzas samaa'u furijat wa idzal jibalu nusifat, ya, wa idzar rusulu uqitat, ya. Apa jawapan di sebalik ayat-ayat Allah Ta'ala ni? Apabila bintang dilenyapkan, apabila langit dipecahkan, apabila gunung ganang diterbangkan, dan apabila Rasul-Rasul dipanggil, ya, menjadi saksi terhadap umatnya, apa jawapan dia? Jawapan dia, kata para ulama, al-jawabu mahzufun, ya, jawab dia ni tidak dinampakkan, dihazab, ya. Takdirnya apa? Apa yang disembunyikan tu? Fahina idzin taqa'ul mujazah bil a'mal wa taqumul qiyamah. Maksudnya ialah apabila bintang-bintang dilenyapkan, apabila langit terbelah, apabila gunung ganang diterbangkan, dan apabila Rasul-Rasul dipanggil menjadi saksi terhadap umatnya, maka ketika itu berlakulah pembalasan terhadap setiap amal ibadat, dan itulah berlakunya hari kiamat. Inilah jawab kepada idza tadi, ya, idza, apabila, atau jika. Jawapan dia apa? Jawapan dia ialah fahina idzin, maka ketika itu semua berlaku, taqa'ul mujazah, berlakulah pembalasan bil a'mal, terhadap seluruh amal-amal perbuatan yang dilakukan semasa hidup dekat dunia ini. Maka di akhirat nanti Allah Ta'ala akan membalas segala sesuatu amal-amal perbuatan yang kita lakukan semasa kita hidup dekat dunia ini. Ya, baik, kita teruskan ayat 12. Allah Ta'ala berfirman,
li ayyi yaumin ujjilat. Jika ditanya ke hari yang manakah perkara-perkara yang besar itu ditangguhkan, ya, li ayyi yaumin ujjilat, ya, kepada, jika ditanya ke hari manakah perkara-perkara yang besar itu ditangguhkan, ya. Maksudnya ni ialah yuqalu, dikatakan apabila ditanya li ayyi yaumin azimin akharatir rusul, ya, untuk hari apakah ditangguhkan, ya, rasul-rasul itu tadi menjadi saksi kepada umat mereka, ya. Maka jawapan dia pada ayat 13 Allah Ta'ala sebut liyaumil fasl, ya. Jawabnya ialah ke hari pemutusan hukum. Jadi ditangguhkan daripada mereka persaksian daripada Rasul-Rasul Allah Ta'ala itu terhadap umatnya, liyaumil fasl, iaitulah untuk ke hari pemutusan. Yaumul fasl ni nama lain kepada hari kiamat, sebagaimana Allah Ta'ala sebut pada surah An-Naba, inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari al-fasl, hari pemutusan itu telah pun ditentukan Allah Ta'ala waktunya. Jadi Allah Ta'ala tangguhkan perkara-perkara yang besar itu, ya, bukan kerana Allah Ta'ala tidak akan membalasnya, bukan kerana Allah Ta'ala tidak akan menghadirkan para rasul-rasulnya sebagai saksi terhadap umatnya, tetapi kerana Allah Ta'ala hendak menunggu hari al-fasl, iaitulah hari pemutusan hukum di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka pada ketika itu, yauma yufassilullahu bainal anbiya'i wa umamihim al-mukadzibina bihukmihi al-adil. Maka pada hari itu nanti Allah Ta'ala akan memutuskan, ya, di antara Nabi-Nabi Allah dan umat-umat mereka yang mendustakan Rasul-Rasul itu dengan hukum Allah Ta'ala yang adil. Maka di akhiratlah nanti Allah Ta'ala akan memutuskan perkara itu di antara Rasul-Rasul Allah Ta'ala dan umat-umat mereka yang ingkar ataupun yang mendustakan terhadap Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, ya. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada ayat 14, wa ma adraka ma yaumul fasl, dan apa jalannya engkau dapat mengetahui kedahsyatan hari pemutusan hukum itu, ya. Apa jalannya engkau dapat mengetahui yaumul fasl itu, hari pemutusan hukum ataupun nama lain kepada hari kiamat. Ni dikatakan para ulama istifham litta'zim. Allah Ta'ala datangkan ayat ni, ya, dalam bentuk soalan kerana nak menunjukkan betapa dahsyatnya, betapa agungnya hari kiamat tersebut, ya. Baru kemudian Allah Ta'ala jawab pada ayat 15, wailun yawma idzil lil mukadzibin. Kecelakaan besar pada hari itu. Hari apa dia? Pada hari al-fasl itu, ini penjelasan kepada yaumul fasl, ya. Apa itu yaumul fasl? Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Itulah hari kecelakaan besar, ya, bagi orang-orang yang mendustakan, ya. So pada yaumul fasl itu nanti, ketika mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan di antara makhluk-makhluk Allah Ta'ala, ya, dan juga para nabi mereka, maka saat itu halakun azim, akan berlaku kebinasaan yang begitu besar, wa khasarun kabir, dan kerugian yang amat besar, ya. Fi dzalikal yaum, pada hari itu, liulaikal mukadzibin, bagi mereka-mereka yang mendustakan Allah, mendustakan Rasulullah, bahkan mendustakan hari kiamat, ya. Dalam surah Al-Mursalat ni
Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang ayat wailul yauma idzil lil mukadzibin lebih kurang dalam 10 kali, ya. Dalam memahami ini ada ulama mengatakan ini ayat yang sama diulang-ulang Allah Taala, bahawa Allah Taala menyatakan wailul yauma idzil lil mukadzibin, kecelakaan besar bagi orang-orang yang mendustakan, ya. Kenapa Allah Taala ulang-ulang? Kerana Allah nak menekankan sangat dalam perkara ini. Tetapi ada juga ulama lain mengatakan bahawa walaupun wailul yauma idzil lil mukadzibin dalam surah ni berulang-ulang Allah Ta'ala sebut lebih kurang dalam 10 kali, bukan bermakna Allah Ta'ala mengulang ayat yang sama, melainkan Allah Ta'ala menjelaskan dusta yang berbeza. Maka kata para ulama, dusta itu berperingkat-peringkat, ya. Ada mungkin dusta level 1, level 2, level 3 dan seterusnya. Sehingga kan walaupun pada zahirnya ayat wailul yauma idzil lil mukadzibin ni nampak sama, tetapi menurut setengah ulama ini Allah Subhanahu wa taala sedang menjelaskan dusta yang berbeza dengan peringkat dia masing-masing. Ya, kalau kita baca dalam surah Al-Mursalat ni, setiap Allah Taala menyebutkan tentang sesuatu perkara, khasnya tentang pengingkaran, tentang dosa kemaksiatan yang dilakukan, ya, maka selepas tu Allah Taala selalu menyebut wailul yauma idzin lil mukadzibin, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mendustakan. Mendustakan apa sahaja? Mendustakan Allah, mendustakan Rasulullah, ya, mendustakan apa lagi, mendustakan hari akhirat, ya, mendustakan Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala dan lain-lain sebagainya, ya. Yang jelas siapa sahaja yang berdusta maka dia akan mendapatkan kecelakaan yang besar, ya. Apatah lagi sampai dia mendustakan Allah, mendustakan Rasulullah dan mendustakan rukun-rukun iman yang wajib untuk kita percayai. Baik, kita teruskan ayat 16. Pada ayat 16 Allah Ta'ala berfirman, Alam nuhlikil awwalin, bukankah kami telah binasakan orang-orang dahulu yang ingkar derhaka, ya. Pada ayat ni Allah Subhanahu wa taala mendatangkan satu satu khabar yang sepatutnya membuat orang-orang yang ingkar itu takut kepada Allah, ya. Tadi ayat 8 sampailah ayat 15 Allah Taala menjelaskan macam mana gambaran hari kiamat, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan khabar yang sepatutnya membuat orang-orang yang tidak beriman itu takut akan azab Allah Ta'ala, ya. Maka Allah Ta'ala sebut alam nuhlikil awwalin, bukankah kami telah binasakan orang-orang terdahulu. Ini satu ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala, seolah Allah Ta'ala ingin berkata macam ni, wahai orang-orang yang masih ingkar, masih mendustakan Allah, Rasulullah dan lain sebagainya, masihkah kamu dalam keingkaranmu? Adakah kamu tidak takut akan azab Allah Ta'ala, ya, yang mana Allah Ta'ala telah pun membinasakan orang-orang terdahulu sebelum kamu, ya. Maka dahulu ada kaum Nuh alaihi salatu wassalam yang dibinasakan Allah, Wa'ad, kaum Ad, wa Thamud dan kaum Samud. Ini antara kaum-kaum terdahulu yang telah dibinasakan Allah Ta'ala oleh kerana keingkaran dan kedustaan mereka terhadap Rasul Allah Subhanahu wa taala dan terhadap agama yang dibawa oleh Rasul-Rasul mereka. Baik, kemudian Allah Ta'ala sebut pada ayat 7, ayat 17, Thumma nutbi'uhumul akhirin, kemudian kami akan iringi mereka dengan membinasakan orang-orang yang ingkar derhaka, kaum-kaum yang datang kemudian. Yang Allah Ta'ala telah binasakan itu bukan sahaja generasi paling awal seperti kaum Nabi Nuh, ya, kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Ad, bukan sahaja mereka yang generasi awal. Alam nuhlikil awwalin, kata Allah, bukan generasi yang awal-awal sahaja, bahkan generasi yang datang selepas itu pun banyak lagi dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka misalnya kaum Nabi Lut alaihi salam, tu generasi yang datang selepasnya, Allah binasakan. Kaum Nabi Shu'aib, kaum Nabi Musa, iaitulah Fir'aun dan para pengikutnya, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana apa mereka dibinasakan Allah?
oleh kerana mereka mendustakan keingkaran mereka terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 18, kata Allah Subhanahu wa taala, kadzalika naf'alu bil mujrimin. Kadzalika, demikianlah cara kami lakukan terhadap sesiapa yang berdosa. Maksudnya ialah mithlu dzalikal ihlak al-fadhi', sebagaimana kebinasaan yang dahsyat itu yang telah pun Allah Ta'ala timpakan kepada generasi-generasi yang paling awal dan generasi selepas mereka, ya, maka begitu jugalah azab yang akan Allah Ta'ala buat terhadap sesiapa sahaja yang melakukan perbuatan dosa, al-mujrimin. Ya, pada ketika itu konteks ayat ni ditujukan kepada kuffar Makkah, kepada orang-orang Makkah, oleh kerana orang-orang Makkah ataupun orang-orang kafir Makkah pada ketika itu mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Tetapi ayat ni juga boleh kita faham secara am bahawa bagi setiap kederhakaan, dosa yang dilakukan ada azab daripada Allah Ta'ala, ya. Sebagaimana dahulu Allah Ta'ala mengazab kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Ad, ya, kaum Ad, ya, kaum Samud, ya, begitu juga kaum Fir'aun, ya, kaum Nabi Shu'aib, Nabi Lut alaihi salatu wassalam, ya, sebagaimana Allah Ta'ala binasakan mereka, azab mereka oleh kerana dosa yang mereka buat, maka begitu jugalah hukum yang sama Allah Ta'ala akan buat terhadap siapa sahaja, golongan mana sahaja yang melakukan dosa dan kederhakaan kepada Allah. Maka oleh kerana itulah kederhakaan terhadap Allah Ta'ala, ia sentiasa mengundang azab Allah, ya, sentiasa mengundang azab Allah Ta'ala. Cuma kadang-kadang Allah Ta'ala tidak datangkan secara langsung, atau kadang-kadang Allah Ta'ala tidak datangkan secara zahirnya, ya, kerana ada orang-orang yang diazab Allah Ta'ala tanpa dia sedar. Jadi ada azab tu yang nampak, yang zahir bagi kita, dan ada azab yang tak zahir, tak nampak bagi kita. Ini sebenarnya lebih berbahaya berbanding azab yang zahir. Kalau azab tu datang secara zahir, kita nampak, kita tahu, kita boleh dengar dan lain sebagainya, so mungkin itu mudah untuk menginsafkan kita. Tetapi bila mana Allah Ta'ala hantar azab tu tanpa kita sedar, akhirnya kita lena dalam maksiat, akhirnya kita lena dalam kederhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Baik, kemudian pada ayat 19 Allah Ta'ala sebut, wailun yawma idzil lil mukadzibin, kecelakaan besar pada hari itu, maksudnya pada hari kiamat, bagi orang-orang yang mendustakan apa yang telah kami janjikan, ya. Maka mereka-mereka yang derhaka kepada Allah, derhaka kepada agama Allah, derhaka kepada Rasul-Rasul Allah, ya, dan mereka mendustakan itu semua, maka nanti pada hari kiamat, hari di mana Allah Ta'ala memutuskan seluruh perkara-perkara makhluk, maka saat itu mereka akan mendapatkan kecelakaan besar. Wail ni menurut sebahagian ulama ialah wadin fi jahannam, satu lembah di dalam api neraka Jahannam. Yang jelas bila mana disebut kata wail, itu merujuk kepada azab Allah Ta'ala yang amat besar. Sama ada wail ini ditafsirkan dengan lembah di dalam api neraka Jahannam ataupun tafsir-tafsir yang lain. Yang jelas bila mana dah disebut wail, alamat tempat dia nanti di akhirat ialah neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal'iyadzubillah. So oleh kerana itu kita kena sentiasa berlindung kepada Allah Ta'ala, berdoa kepada Allah supaya jangan sampai kita menjadi orang-orang yang suka berdusta atau mendustakan, terutama mendustakan agama Allah, ayat-ayat Allah, sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, alhamdulillah kita dah sampai sehinggakan ayat 19. So saya ingat kita tangguhkan kuliah kita pada hari ini ayat 8 sehingga ayat 19, yang mana ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ni tadi menjelaskan kepada kita gambaran macam mana berlakunya hari kiamat, ya, yang amat dahsyat. Kemudian
peringatan keras, amaran keras daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang masih sentiasa derhaka menentang Allah, bahawa Allah Taala akan mengazab mereka sebagaimana Allah Taala mengazab kaum-kaum terdahulu yang ingkar dan derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik daripada Allah, segala yang kurang daripada saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.